Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar hari ini anak-anak? Okay, baiklah, pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi PDPR kita bagi mata pelajaran pendidikan ibadat. Okay, darjah 2, pelajaran yang keempat, tajuknya azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Okey, awak murid-murid semua boleh buka muka surat 14, muka surat 13 dan 14. Buka kitab masing-masing. Okey, dan dengar apa yang saya nak terangkan. Okey, kita terus. Okey, baik. Tengok tajuk dia, azan dan iqamat. Okey. Tengok Okey, tengok betul-betul apa saya nak tunjukkan. Okey, azan dan iqamat. Tengok sini Okey, tengok pengenalan dia dulu lah. Azan dan iqamat adalah lafaz khusus yang diamalkan sebagai tanda masuknya waktu solat fardu supaya orang-orang mukmin boleh diseru berkumpul untuk mengerjakan solat fardu. Ia disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Bukan waktu sekarang je. Tiba-tiba baru ada azan daripada zaman Nabi Muhammad dulu pun Okey. Baik, tengok pengertian bawah ni. Pengertian azan dan iqamat. Okey, baik. Okey, tengoklah pengertian azan. Azan bermaksud perkataan yang tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuk waktu solat fardu. Okey, semua murid biasa kan dengar azan di masjid, betul? Siapa yang melaungkan azan ni? Bilal, muazzin lah, muazzin ataupun Bilal. Okey. Orang yang melaungkan azan. Okey, syaratnya apa ni? Nanti kita akan belajar jugalah. Azan ni, orang yang nak melakukan azan ni dikena orang lelaki sahaja. Lelaki Islam lah. Agama Islam sahaja. Okey, tengok iqamat pula. Bawah. Iqamat pula adalah perkataan tertentu untuk memberitahu para jemaah untuk mula mengerjakan solat. Okey, tadi kalau azan tu untuk kita nak maklum, dah masuklah waktu Zuhur pukul 1.25 contohnya kan, 25 petang. Contohnya lah. Dengar je azan, dah masuk asar lah, dah masuk maghrib, isyak, macam itulah. Tapi bila sebelum kita nak mulakan solat tu, daripada azan tu kan, okey, nanti Bilal akan iqamat juga. Biasa dalam masjid lah. Kat rumah pun kalau sembahyang jemaah pun, okey, iqamat. Okey. Untuk sebelum nak mulakan solat tu kan, okey, iqamat dulu. Nanti kita akan belajar iqamat tu macam mana bacaannya, azan tu macam mana. Okey. Jelas di situ. Okey, tetapi iqamat ni, okey, kalau orang perempuan dibenarkan iqamat lah. Tapi kena keadaan tu kena tengok. Tak boleh lah kalau di masjid. Kalau ada orang lelaki dewasa, biar orang lelaki dewasa tu lah yang azan iqamat kan. Kalau orang perempuan ni, kalau contoh macam awak yang perempuan, murid-murid perempuan hari tu solat di surau kan, kita solat berjemaah hari tu, solat asar di sekolah tu, kalau perempuan sama perempuan boleh, perempuan iqamat boleh. Tapi kalau dalam surau tu ada murid lelaki, biar murid lelaki yang iqamat lah. Azan memang lelaki. Okey, jelas? Faham tak anak-anak? Okey, baik, kita terus. Okey, tengok tujuan. Tengok atas sekali tu 4.2, nampak? 4.2 ni dia kata tujuan azan. Okey, tengok yang pertama, memberitahu orang ramai telah masuk waktu solat. Sebab apa tujuan dia? Tujuan adanya azan dekat muka bumi ni. Bukan saja-saja je. Okey. Kemudian yang kedua, meninggikan syiar Islam. Maksudnya nampaklah lama orang Islam ni nak mengerjakan solat. Petanda dia apa? Azan. Bila ada laungan azan, maknanya dah masuklah waktu solat fardu.
Macam gitu kan. Ada agama lain tak ada kan. Okey, macam itulah maksudnya. Okey, yang ketiga, menjadi benteng dari gangguan jin dan syaitan. Okey, apa maksud benteng tu? Maksudnya dia boleh jadi penghalang lah. Contohnya maksudnya macam gini. Contohlah kan, biasanya kalau awak pernah tengok cerita ke, ataupun awak pernah pergi mana-mana pusat perubatan ke apa ke, biasanya kalau tempat-tempat yang ada gangguan makhluk halus ni, kita digalakkan azan. Azan macam biasa, macam orang azan semayang, tapi bukan untuk panggil semayang. Ini untuk halau gangguan jin tu tadilah. InsyaAllah semua tu dengan izin Allah juga. Tapi usahalah. Ada juga macam itu. Bukan setakat untuk menandakan maksudnya waktu solat sahaja. Okey, jelas. Okey, kemudian hukum hukum melaungkan azan ni apa? Sunat yang dituntut. Sunat muakkad lah. Kan? Sunat dituntut. Okey. Syarat-syarat dia muazzin ni. Bilal ni. Muazzin lah. Okey, yang pertama mesti lelaki. Perempuan memang macam mana sekalipun dunia ni berlaku, orang perempuan tidak boleh azan lah. Dalam masjid ke tidak boleh. Okey, yang kedua beragama Islam lah. Macam tadi saya katakan, agama lain tak ada. Tak boleh. Agama Islam sahaja. Okey, mumayyiz. Okey, mumayyiz tu maksudnya orang lelaki yang budak-budak tu yang boleh membezakan baik dan buruk. Contoh, kalau awak tengok adik awak, contoh yang ada adik lah, yang umur setahun, baby ke, dia tahu tak bezakan baik buruk? Dia tahu tak bezakan bahaya? Dia tahu tak kalau garpu tu bahaya kalau masuk dalam mulut ke? Kan, contohnya kan. Maksudnya boleh bezakan baik buruk. Biasanya umur yang contoh macam adik-adik kita, adik-adik awak ke yang umur 6 tahun, 5 tahun tu kan dah boleh kan bezakan kotor bersih, baik buruk, tajam ke, bahaya ke tidak. Itu mumayyiz lah maksudnya lah. Biasa umur budak 5-6 tahun boleh azan. Tapi tak adalah kata azan tu dekat masjid. Maksudnya nak latih azan. Syarat dia lah. Tapi bila ada orang dewasa, digalakkan orang dewasa lah yang melaungkan azan. Kalau kat sekolah belajar nak azan ke, tu boleh, tak ada masalah. Okey, jelas tak? Okey, cukuplah sekadar untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.